Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim Rosli, nama metrik 054885. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan mengenai tajuk saya iaitu transliterasi teks Jawi Klasik Kitab Bughyah At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang juga dikenali sebagai Syekh Daud Al-Fatani, iaitu pada muka surat 83 dalam babul haid, iaitu pada bab haid. Di dalam kitab Bughiyatul Tullab, penulis telah mendatang masa kebiasaan suci iaitu 15 hari 15 malam di antara dua haid. Tetapi pada permasalahan haid dan nifas, tempoh suci antara keduanya tersebut terkeluar daripada perkataan dua haid. Iaitu harus masa suci antara haid dan nifas kurang 15 hari 15 malam, sama ada melalui haid atau nifas di antara kedua-duanya. Okey, pengarang menerangkan mengenai dengan kebiasaan tempoh suci seorang wanita itu daripada dua haid, iaitu tempoh suci seorang wanita itu daripada dua haid adalah 15 hari 15 malam. Akan tetapi bagi permasalahan haid dan nifas, maka tempoh suci di antara kedua-dua tersebut adalah berbeza, iaitu kurang daripada 15 hari 15 malam. Okey. Penulis telah mendatangkan satu contoh yang di mana seorang perempuan yang mengandung dan melihat akan keluar darah dengan kadar sehari atau lebih, lalu beranak perempuan tersebut dengan terputus sesaat darahnya dan bersambung semula darahnya setelah beranak. Oleh yang demikian, darah yang dahulu yang dilihat oleh perempuan yang mengandung itu adalah darah haid. Manakala darah yang keluar daripada beranak itu adalah darah nifas, dan masa suci di antara haid dan nifas itu hanya sesaat. Okey, di sini pengarang iaitu penulis mendatangkan contoh mengenai dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suci, iaitu masa suci di antara haid dan nifas. Okey, di sini pengarang mendatangkan boleh saja suci di antara haid dan nifas itu hanya sesaat. Dia mendatangkan contoh seorang wanita yang mengandung dan dia bersalin. Maksud dia, boleh saja tempoh masa suci di antara kedua itu adalah sesaat. Okey, seterusnya. Dan sekiranya darah haid datang selepas putusnya darah nifas keluar itu 60 hari, dan kemudian setelah sesaat keluar darah dengan kadar sehari semalam atau lebih, maka darah yang keluar itu dikatakan darah haid, dan masa suci di antara haid dan nifas itu adalah sesaat. Okey, di sini pula pengarang iaitu penulis mendatangkan contoh sekiranya setelah seseorang wanita itu keluar darah nifasnya 60 hari. Setelah pada tersebut didatangi pula darah setelah suci dengan sesaat saja. Maksud dia kat sini, darah haid boleh mendatangi darah nifas setelah darah nifas itu cukup dia punya tempohnya, iaitu 60 hari. Maksud dia, dan di situ pengarang menerangkan mengenai dengan waktu suci di antara keduanya, iaitu keduanya haid dan nifas itu adalah sesaat. Adapun orang yang tidak didatangi darah nifas dalam tempoh 60 hari, kemudian hari pertama nifas sehingga sebelum sampai hari 15 sampai 15 hari 15 malam keluar kadar darah yang keluar tersebut sehari semalam atau lebih dalam tempoh sempurna 60 hari. Okey, maka darah tersebut dikatakan darah nifas dan bukanlah dikatakan darah haid. Akan tetapi sekiranya darah yang keluar tersebut kemudian daripada hari ke-15 dalam tempoh 60 hari tersebut,
maka darah tersebut ditetapkan sebagai darah haid. Berikut merupakan pandangan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Okey, ini pengarang mendatangkan dengan maksud seseorang yang Allahumma salli ala Muhammad, setelah dia bersalin maka tidak ada darah. Maksud dia tak ada darah nifas. Maka dalam tempoh hari yang pertama setelah dia bersalin sehingga hari yang ke-15, sekiranya ada darah yang ada darah yang keluar, maka darah yang keluar pada dalam tempoh hari pertama hingga hari ke-15 itu, darah tersebut dikatakan darah nifas. Akan tetapi sekiranya darah tersebut datang setelah melepasi hari yang ke-15, setelah dia bersalin, maka darah tersebut dikatakan dengan darah haid. Itulah pandangan Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah. Seterusnya, tiada had bagi tempoh sebanyak-banyak suci. Ini kerana seorang perempuan hanya dapat melihat darahnya hanya sekali dalam seumur hidupnya. Dan kebiasaan masa suci itu, apa yang jadi kebiasaan masa haid? Jika kebiasaan haid 6 hari, maka sucinya 24 hari. Demikian lagi jika adatnya 7 hari, iaitu adat haidnya 7 hari, maka sucinya 23 hari. Maka ia mengikut adat haidnya, oleh sebab setiap bulan tiada suci daripada haid dan suci pada kebiasaannya. Okey, di sini pengarang mendatangkan pengarang yakni penulis menerangkan mengenai dengan tiada had, iaitu tempoh sebanyak-banyak suci. Maksudnya setiap orang tu tak kisahlah dia suci sama yang mana pun tak ada kisah, sebab tak ada had. Suci tu setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, masih tak ada had. Maksudnya boleh saja seseorang itu boleh saja seorang itu haid dia panjang. Jika seorang yang memiliki adat dan haid dia kurang sehari semalam atau melebihi 15 hari 15 malam, atau sucinya kurang daripada 15 hari 15 malam, maka tidak boleh diikut adat dia. Ini merupakan pemeriksaan orang dahulu. Okey, di sini membawa makna sekiranya seseorang itu mempunyai adat. Yakni adat ni pada bulan yang lepas dia ada haid. Dia ada adat dia. Akan tetapi pada bulan ini dia ada mempunyai permasalahan dari segi haid ni, iaitu permasalahan ni adalah yang pertama adalah darah haidnya kurang daripada 24 jam, yakni sehari semalam. Yang kedua, darah haidnya melebihi 15 hari 15 malam. Yang ketiga, masa sucinya adalah kurang daripada 15 hari 15 malam. Oleh yang demikian, sekiranya terjadi 3 perkara ini kepada seseorang wanita, maka seorang wanita yang mempunyai adat tidak boleh dia mengikut adatnya. Okey. Maka ditentukan darah fasad lebih utama daripada mengikuti adat sekiranya seorang perempuan keluar darah yang kurang daripada sehari semalam. Maka wajib perempuan tersebut sembahyang dan puasa dan harus bagi suaminya menyetubuhi dengannya. Dan darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam itu dikatakan darah haid. Okey, di sini pengarang ingin menerangkan mengenai dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekiranya seseorang itu mempunyai adat dan mempunyai permasalahan-permasalahan yang telah kita terangkan, iaitu tiga permasalahan tadi. Okey, maka darah yang kurang sehari dan semalam itu dikatakan darah itu adalah darah fasad, manakala darah yang Allahumma salli ala sayyidina melebihi yang melebihi 15 hari 15 malam tersebut dikatakan sebagai darah istihadah. Pada satu masalah, jika melihat darah itu, iaitu perempuan yang sudah putus asa, iaitu menopause kerana sudah melebihi umurnya daripada haid, maka darah itu juga dihukumkan sebagai haid
jika memenuhi syarat darah haid. Demikianlah kata Syekh Ramli pada kitab Nihayah. Okey, di sini pengarang ini menceritakan iaitu menerangkan mengenai dengan satu permasalahan, iaitu seorang perempuan yang sudah putus asa, yakni maksud putus asa itu adalah seorang perempuan yang sudah menopause, yang sudah melebihi umur haidnya daripada haid. Boleh tak dia dihukumkan darah yang keluar tersebut pada perempuan yang sudah putus asa tersebut, yang perempuan yang menopause tersebut adalah darah haid? Boleh dikatakan perempuan, boleh dihukumkan perempuan yang keluar darah tersebut, dengan darah haid sekiranya memenuhi syarat-syarat darah haid. Iaitu demikianlah kata Syekh Ramli pada kitab Nihayah. Okey, seterusnya, adapun umur menopause perempuan itu daripada haid adalah 62 tahun pada kebiasaannya, ghalibannya. Tetapi tiada had akhir haid, seperti kata Imam Mawardi, hanya selama ada hidup dapat datangnya haid. Maka tiada berlawanan antara keduanya, yakni 62 tahun pada ghalibnya dan haid sepanjang dia masih hidup. Okey, kebiasaan orang yang menopause ini adalah pada usianya 62 tahun. Okey. Akan tetapi pandangan Imam Mawardi iaitu telah mengatakan seseorang yang mempunyai haid dia akan juga didatangi dengan darah haid. Kesimpulan daripada semua ini, yang pertama, sekurang-kurang waktu suci di antara kedua-dua haid adalah 15 hari, 15 malam. Tempoh sekurang-kurangnya waktu suci antara haid dan nifas adalah sesaat. Tidak diambil kira perihal kedatangan haid atau nifas yang terdahulu di antara haid dan nifas. Yang keempat, sekiranya seorang perempuan itu didatangi darah haid sebelum 15 hari 15 malam dalam tempoh sempurna 60 hari nifas, maka darah tersebut dihukumkan darah nifas. Sekiranya seseorang perempuan itu didatangi darah setelah 15 hari 15 malam dalam tempoh sempurna 60 hari nifas, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah nifas. Seterusnya, dia tidak had, iaitu tiada had sebanyak-banyak suci bagi seorang perempuan. Okey, seterusnya, jika seorang perempuan itu mempunyai adat dalam haid dan dia memiliki permasalahan iaitu darah haidnya kurang 24 jam atau darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam, maka seorang perempuan tersebut tidak boleh mengikut adatnya. Okey, seterusnya, perempuan yang telah putus asa iaitu menopause boleh keluar darah haid sekiranya darah tersebut memenuhi syarat darah haid. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.